Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi PDPR kita pada hari ini adalah kita akan sentuh topik cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi kita akan sentuh topik jenis cukai ni. Okay, jadi semalam kita dah belajar mengenai taksiran cukai. Hari ini kita akan tengok cukai jalan terlebih dahulu. Ini cukai jalan. Jadi cukai jalan ini dikira mengikut kapasiti enjin kenderaan yang digunakan. Jadi cukai jalan ini dia dikira berdasarkan kepada kapasiti. Berdasarkan kepada kapasiti enjin kenderaan kita. Contoh dia ada, kalau motosikal ada 150 cc dan ke bawah, ada 200 cc dan seperti itulah. Jadi itu cara pengiraan dia, di mana cukai jalan ini akan dikira berdasarkan kepada kapasiti enjin kenderaan yang digunakan. Kemudian kadar cukai jalan berbeza, dia berbeza mengikut jenis kegunaan dan kawasan. Di sini jadual, di sini kita ada jadual berikut menunjukkan kadar cukai jalan di semenanjung Malaysia. Jadual ini. Okey, jadi jadual ini kita akan tengok dahulu untuk kadar cukai jalan bagi motosikal. Okay, bagi motosikal untuk 150 cc dan ke bawah, kadar cukai asas dia percuma, tak ada dikenakan cukai ataupun mana-mana bayaran. Kemudian untuk 151 cc hingga 200 cc akan dikenakan kadar cukai jalan ataupun kadar cukai jalan bagi kadar asasnya adalah sebanyak RM30. Kemudian untuk 201 cc hingga 250 cc akan dikenakan sebanyak RM50. 251 cc hingga 500 cc pula dikenakan sebanyak 180 cc. Dan 501 cc hingga 800 cc akan dikenakan sebanyak RM250. Dan jikalau motosikal tersebut melebihi 800 cc, maka akan dikenakan sebanyak RM350. Okey, jadi itu adalah untuk kadar cukai jalan bagi motosikal. Maksudnya di sini makin besar kapasiti sisi kenderaan kita, maka makin banyak kadar cukai yang dikenakan. Okay, kemudian kita tengok kadar cukai jalan bagi kereta persendirian pula. Okay, jadi untuk kadar cukai jalan bagi kereta persendirian ini adalah jikalau 1000 cc dan ke bawah akan dikenakan kadar cukai sebanyak RM20. Ini untuk kadar cukai bagi kereta persendirian. Kemudian untuk 1001 cc hingga 1200 cc akan dikenakan cukai sebanyak RM55. 1201 cc hingga 140 cc akan dikenakan cukai sebanyak RM70. Kemudian untuk 1401 cc hingga 1600 cc akan dikenakan sebanyak RM90. Kemudian di sini untuk 1600
1601 cc hingga 1800 cc. Kadar cukai yang dikenakan adalah sebanyak 200. Kemudian kadar akan dikenakan juga kadar progresif. Kadar progresif ini adalah kita akan plus ataupun tambah 40 sen. 40 sen di mana setiap cc melebihi 1006 cc. Jadi kita akan tambah dengan 40 sen. Kita akan pluskan dia dengan 40 sen ataupun kita multiplykan dia dengan 40 sen. Okey, kemudian untuk 1801 cc hingga 200 cc dikenakan kadar cukai sebanyak 280 cc dan untuk setiap cc melebihi 1800 cc ini kita akan multiply dengan 50 sen dan seterusnya untuk 2001 cc hingga 2500 cc akan dikenakan kadar cukai sebanyak 380 ataupun RM380 dan setiap cc melebihi 2000 cc akan kita akan multiplykan dengan RM1. Kemudian untuk 2501 cc hingga 3000 cc akan dikenakan cukai sebanyak RM880 dan setiap cc melebihi 2500 akan dikenakan RM2.50 untuk setiap cc yang melebihi 2500 cc tersebut. Dan jikalau yang melebihi 3000 cc maka cukainya akan menjadi RM2,130 dan RM4.50 untuk setiap cc melebihi 300 cc. Okey, jadi kita tengok bagaimana contoh pengiraan untuk cukai jalan ini. Okey, contoh 8. Farid memiliki sebuah kereta persendirian di Kelantan dengan kapasiti enjin iaitu kapasiti enjinnya adalah sebanyak 2400 cc. Hitung cukai jalan kereta itu. Jadi Farid ini tadi memiliki sebuah kereta persendirian. Kereta persendirian di mana kereta tersebut mempunyai kapasiti enjin sebanyak 2400 cc. Jadi kita kena hitung cukai jalan bagi kereta itu. Okey, jadi di sini enjin bagi kapasiti enjin bagi kereta persendirian Farid ini terletak dekat bahagian ini. Sebab dia 2400 jadi dia terletak dekat bahagian ini. Dia terletak dekat bahagian ini. Kita tengok penyelesaian dia bagaimana. Okey, jadi penyelesaiannya cukai jalan kereta. Okey, jadi cukai jalan kereta yang dikenakan untuk 2400 cc tadi adalah sebanyak RM380. Kemudian kita tambahkan dia dengan cc kereta tersebut tadi adalah 2004. Kita tolakkan dengan 2000 cc dan kita akan darabkan dengan RM1. Kenapa kita darabkan dengan RM1? Dengan RM1 kerana terdapat kadar progresif. Jadi di sini kadar progresif dia adalah RM1 untuk setiap cc yang melebihi 2000 cc. Jadi kita kena tolak dah 2004 kita kena tolak dengan 2000. Jadi kita nak nilai yang nilai hasil tolak tersebutlah. Kemudian kita akan darab dengan 1. Jadi dia akan mendapat sebanyak RM400. Ini RM400 ini. Kemudian kita tambahlah dengan cukai tadi iaitu 380. Jadi cukai jalan kereta tersebut adalah sebanyak RM780. Jadi untuk
mengira cukai jalan ini senang saja. Dia hanya melibatkan operasi yang tidak merumitkan. Okey, kemudian kita akan tengok cukai pintu pula. Ini cukai pintu. Kita akan tengok cukai pintu pula. Okey, jadi cukai pintu ini, kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan mengikut jenis hartanah dan lokasi. Jadi kadar cukai pintu ini dia ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Kemudian dia juga mengikut jenis hartanah dan lokasi. Ini merupakan rumus untuk mengira cukai pintu. Ini rumus untuk mengira cukai pintu. Ini penting rumus ini. Okey, jadi cara mengira dia jumlah cukai pintu sama dengan iaitu kita darabkan kadar cukai pintu dengan nilai tahunan. Jadi kita akan darabkan dua item ini, kemudian kita akan dapatlah jumlah cukai pintu tersebut. Okay, jadi nilai tahunan atau taksiran tahunan ialah anggaran kasar sewa tahunan. Di sini ada tips dekat kamu, iaitu nilai tahunan. Nilai tahunan adalah sama dengan anggaran sewa bulanan kita darab dengan 12 bulan. Okey, contoh soalan untuk pengiraan bagi cukai pintu ini. Okey, jadi soalan dia, Aminah mempunyai sebuah rumah 2 tingkat di Ipoh. Diberi kadar cukai pintu yang dikenakan ialah 4.5% dan nilai tahunan ialah 9,600. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar untuk setahun. Okay, jadi penyelesaian dia di sini, tadi rumus dia adalah kita kena cari kadar cukai pintu dan nilai tahunan. Kemudian kita akan darabkan. Okey, sudah diberi bahawa kadar cukai pintu adalah sebanyak 4.5% dan sudah diberi juga nilai tahunan, iaitu nilai tahunannya adalah sebanyak 9,600. Jadi kita tambahkan sahaja 4.5%, kita bukan tambah kita darabkan sahaja, iaitu kita darabkan 4.5%, iaitu kadar cukai pintu itu kita darabkan dengan 9,600, iaitu nilai tahunannya. Jadi kita akan mendapat cukai pintu sebanyak RM432. Jadi pengiraannya senang sahaja, hanya melibatkan operasi darab. Okey, seterusnya kita akan tengok cukai tanah pula. Saya tukar ni dulu. Okey, cukai tanah Okey, cukai tanah. Okey, jadi cukai tanah ini, kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri mengikut jenis tanah, saiz dan lokasi. Okay, jadi rumus untuk mengira cukai tanah ini penting, iaitu jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Kemudian kita akan multiply ataupun kita akan darabkan dengan jumlah keluasan tanah. Jadi kita perlu cari kadar tanah setiap unit keluasan dan jumlah keluasan tanah. Barulah kita akan dapat jumlah cukai tanah. Okay, jadi contoh soalan dia. Ini contoh soalan. Arvin memiliki sebidang tanah di Bandar P seluas 5,000 meter persegi. Diberi kadar cukai tanah yang dikenakan di Bandar P ialah RM40 sen per meter persegi. Hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Arvin setiap tahun. Jadi dia nak kita cari cukai tanah yang perlu dibayar oleh Arvin.
Okay, jadi formula dia tadi untuk mencari cukai tanah iaitu kita kena cari dahulu kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Okay, jadi kadar cukai tanah bagi setiap unit keluasan di sini adalah ini iaitu 40 sen per meter persegi. Jadi kita sudah dapat mencari kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Kemudian kita perlu cari jumlah keluasan tanah. Jadi jumlah keluasan tanah adalah 5,000 meter persegi. Jadi kita darabkan sajalah 40 sen kita darabkan dengan 5,000. Jadi apabila kita darabkan 40 sen dengan 5,000, kita akan dapat cukai tanah sebanyak RM2,000. Jadi senang juga untuk pengiraan bagi cukai tanah ini. Tak perlu susah-susah. Okey, jadi yang terakhir yang kita akan tengok pada hari ini adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, jadi kadar cukai jualan untuk barangan ialah 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung kepada barangan berkenaan. Jadi kadar cukai perkhidmatan memang sudah ditetapkan iaitu sebanyak 6%. Okay, jadi kita tengok contoh soalan dia. Contoh soalan pengiraan ni pun senang juga. Okay, jadi Rina membelanjakan RM120 di sebuah restoran. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Rina. Yang ni hanya melibatkan operasi darab sahaja. Jadi di sini dia nak kamu hitung cukai perkhidmatan. Jadi kita kena cari cukai perkhidmatan. Jadi cukai perkhidmatan iaitu belanja Rina tadi adalah sebanyak RM120. Kemudian cukai perkhidmatan sudah ditetapkan iaitu sebanyak 6%. Jadi kita just darabkan 120, kita darabkan dengan cukai perkhidmatan, kadar cukai perkhidmatan iaitu 6%. Jadi kita akan mendapat cukai perkhidmatan sebanyak RM7.20. Ini pun sama juga kalau soalan itu tanya mengenai cukai jualan, itu pun sama juga dia melibatkan operasi darab juga. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi saya harap kamu faham. Untuk bahagian ini senang saja. Kita tinggal satu lagi subtopik untuk bab percukaian ini, iaitu kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi saya harap kamu faham mengenai penyampaian saya di dalam video ini. Dan untuk latihan saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp. Jadi saya harap kamu boleh siapkan latihan tersebut dan hantar kepada saya secara personal message. Okey, setakat itu saja PDPR kita pada hari ini dan terima kasih.